Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa akramil mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad was-sadiqil amin. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir Tifa'ul ifadata wal istifadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dari kitab Adab Sulukul Murid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, kita telah sampai kepada fasal yang menceritakan tentang zikrullah. Ini dah baca belum? Dah. Jadi fasal setelahnya tentang sifat rajin atau semangat di dalam berjalanan ilmu dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat Al-Imam Al-Haddad kepada kita semua dalam fasal ini, beliau berkata, wa idza anasta min nafsika ayyuhal muridu takasulan 'anil ta'ati wa tathaqulan 'anil khairati faqudha ilaiha bi zimamir raja'i. Maksudnya, jika kamu wahai seorang murid di sini bukan maksudnya yang menuntut ilmu sahaja. Murid yakni yang ingin kepada Allah, yang ingin sampai kepada Allah, yang ingin menjadi hamba Allah yang baik dan yang mulia. Itu yang dimaksudkan oleh murid. Murid yakni ingin, dia ingin menjadi dekat dengan Allah. Jadi dia kata, di dalam berjalanan kita kepada Allah, kadang-kadang kita rasa malas, kadang-kadang rasa rajin, kadang-kadang malas. Mula-mula Masya Allah, banyak solat, banyak zikir, cepat hafal Quran, istiqamah, beradab. Tapi lama-lama dia dah mula malas, dah rasa malas, tak rasa rajin macam dulu. Sama seperti mana muslimin, muslimat semua setiap tahun kalau masuk bulan Ramadan, kan? Kalau masuk bulan Ramadan, hari yang pertama, malam yang pertama, masjid penuh dengan tarawih. Semua orang datang solat tarawih. Juga semua bangun sahur, baca Quran, zikirlah, hadir majlis ilmu. Nanti 10 hari saja, lepas tu dah mula kurang. Dah 15 Ramadan lagi kurang, 20 Ramadan lagi kurang. Sebab itu di hujung Ramadan kadang-kadang masjid satu saf sahaja, kalau tak ada corona lah. Sekarang memang tak boleh.
Kalau dulu tak ada corona, satu saf saja. Dulu penuh, surau masih penuh awal-awal Ramadan. Apa sebab? Malas. Seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena perhatikan kepada sifat itu. Jangan lemah di depan sifat malas dalam ibadah dan mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Imam Al-Haddad jazahullahu khair memberi kepada kita ubat jika kita dah mula rasa malas dari ibadah, malas baca Quran, malas baca zikir, malas salat sunnah sebelum salat, selepas salat. Banyak orang malas. Ada orang hidupnya semua malas. Ini lagi turun. Ada bagian orang dia pernah ada masa rajin, lepas tu baru rasa malas. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas. Ini masih okey. Tapi ada bagian orang hidupnya semua malas. Sampai dah umurnya 30 tahun, 20 tahun lebih, 30 tahun lebih, tak pernah dia solat sunnah sebelum solat fardu. Tak pernah. Ada orang Islam sini malas. Bukan itu sahaja. Kadang-kadang kalau kita pergi solat Jumaat, Bilal baca azan masuk zuhur waktu Jumaat, semua orang yang di masjid bangun salat sunnah ya. Tapi subhanallah, banyak juga, tak sikit, banyak juga remaja yang duduk main handphone. Duduk main handphone. Bila tu masa orang Islam semua yang di masjid atau yang di surau Jumaat tu bangun salat sunnah qabliyah, yakni yang sebelum salat. Ini malas. Ini namanya malas. Apa susah? Bangun salat sunnah. Lagi-lagi pun semua orang bangun solat, jadi malulah. Bukan malas sahaja, ini malas pun tak malu. Orang semua sebelah kanan, sebelah kiri, depan dia, belakang dia, semua bangun solat sunnah. Dia duduk je macam ni, tunggu khatib baca khutbah dan lepas tu solat Jumaat selesai, nak balik. Salat sunnah dapat pahala. Banyak orang malas macam tu. Antara contoh malas juga, kalau duduk di majlis zikir, orang semua baca zikir, baca Yasin, baca tahlil arwah, baca Ratibul Haddad, baca Asma'ullah Al-Husna. Ada orang duduk di majlis itu, alhamdulillah baik, bagus. Tapi sepanjang majlis mulutnya tak pernah gerak. Tengok yang hadirin semua, kepalanya asyik pandang kanan kiri, tengok orang tu, tengok orang ni, tengok orang tu, tengok orang ni. Mata dia ke sana ke sini, tapi mulutnya ke sana ke sini, bukan yang tu lah. Asal nampak semua senyum, ke sana ke sini semua senyum. Itu kenangan PKP yang pertama kan. Okey. Jadi ada orang baca zikir, satu kali Habib Umar tegur kita di dalam mushaf, iaitu Habib duduk waktu baca zikir, ada baca wurdul latif. Ada bagian belajar duduk, bukan yang tidur, yang ngantuk. Duduk bagus, alhamdulillah sedap, tapi mulutnya tak gerak, tak baca zikir. Sekarang dia tidaklah dikira dibaca wurdul latif, sebab dia tak baca. Dia hadir wurdul latif tapi tak baca wurdul latif. Dia hadir majlis tahlil tapi dia tak baca tahlil. Dia hadir sahaja baca Yasin, tapi di mana ada baca Yasin? Dia tak baca. Sebab dia duduk diam. Ini namanya malas.
Ini namanya malas. Jadi satu kali Habib Umar tegur kita. Dia kata, yang kau ni wahai orang yang diam di majlis zikir, kau ni patung ke apa? Macam patung. Duduk macam ni, tak boleh bergerak, tak boleh bercakap, tak boleh macam. Kamu ni macam berhala yang tak boleh bercakap. Geraklah mulut kamu. Dahlah saudara kamu semua orang Islam yang sebelah kanan, sebelah kiri kamu, semua bacalah sekali. Jadi itu sifat kekurangan di dalam diri seorang murid kepada Allah. Orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tidak layak dia ada sifat malas. Kamu semua baca doa setiap hari, meminta lindung daripada Allah, meminta lindung kepada Allah daripada sifat malas. Cuba tahu dalam wirid apa dan apa doa itu yang kamu baca dalam bahasa Arab. Doa itu diajar oleh Rasulullah. Okey, saya mudahkan dalam Wurdul Latif. Dalam Wurdul Latif. Doa yang mana? Maksudnya tu, ya Allah, saya berlindung kepadamu daripada sifat malas dan lemah. Jadi sampai kita sanggup doa kepada Allah setiap kali. Allahumma wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. A'udzu bika minal kasal. Biasa a'udzu billah minasy syaitan. Sebab syaitan ni jauhkan kita daripada Allah. Sifat malas juga perlu minta daripada Allah perlindungan. Ya Allah, lindungilah kita daripada sifat malas tu. Jaga kita dari sifat malas. Sebab sifat malas ini sifat yang membuat kita rugi. Buat kita sentiasa rugi. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Ini doa nabawi. Doa nabawi, yakni doa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam Al-Haddad berkata, "Idza anasta min nafsika ayyuhal murid." Kalau kamu dah mula rasa malas dalam ibadah dan taat, maka hendaklah kamu menegur dirimu dan menggerakkan semangat dirimu dengan tali raja harapan. Tariklah, macam Imam Al-Haddad dia kata, malas ini buat kita macam duduk atau jatuh. Macam mana kita nak tarik diri kita daripada lubang itu, lubang malas? Dia kata, tariklah diri kamu daripada lubang malas itu dengan tali raja, iaitu harapan tinggi kepada Allah. Menggerakkan harapan dalam diri kita. Mencerita sikit, menceritakan kepada diri kita tintan apa? Tintan janjian Allah Subhanahu wa taala, tintan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, tintan pahala yang Allah akan berikan kepada kita kalau kita buat ibadah itu. Contohnya, orang malas nak baca Yasin setiap hari. Bacaan Yasin setiap hari bagus. Setiap hari jangan tinggalkan baca Yasin. Tapi orang malas. Macam mana dia nak hilangkan sifat malas tu dan dia rasa rajin, semangat setiap hari? Dia harus mengingatkan diri dia setiap hari. Kalau mula rasa malas, tinta ganjaran dan kisah kalau baca Yasin. Kalau baca Yasin, dapat ketenangan, dapat rezeki, dapat kegembiraan, dapat menghilangkan rasa risau, rasa sedih sebagainya. Yasin ini untuk apa sahaja yang kita baca untuk dia, untuknya. Jadi
Dan Yasin ini adalah hati Al-Quran. Yasin, macam tu. Ingatkanlah diri kamu. Macam buatlah tazkirah. Buatlah tazkirah sikit kepada dirimu. Ceritalah atau ingatkanlah dirimu tentang kelebihan Yasin. Maka kalau dah ingatkan diri kamu tentang kelebihan Yasin, biasa diri kita terus akan rasa semangat dan mudah untuk membaca Yasin. Macam tu juga Al-Wurdul Latif. Nak baca Wurdul Latif malas. Kenapa malas? Ingatlah, kalau baca Wurdul Latif akan dapat perlindungan dari Allah, akan dapat rezeki banyak di hari itu, akan dapat keberkatan, cahaya, perlindungan dan macam-macam pahala, keberkatan. Banyak zikir dalam Wurdul Latif tu. Semua itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Ingatkanlah dirimu tentang kelebihan itu. Lagi satu pun, kalau saya baca zikir itu, Allah akan rida, Allah akan kabul doa kita, Allah akan dekatkan kita dengannya, Allah akan bagi kita masuk syurga. Masya Allah, ini semua akan dapat kalau baca ni. Jadi tak bolehlah tinggalkan. Ini kena buat. Macam tu. Kena setiap kali rasa malas, ingatkan diri kamu tentang kebaikan yang hasil daripada ibadah dan taat itu. Ada orang malas salat duha setiap hari. Salat duha ini salat yang berkat, asbab rezeki, asbab murah rezeki. Salat duha, salat duha ni memberi kepada kita cahaya yang membakarkan jin dan syaitan. Salat duha ini sunnah Nabi SAW. Kalau salat duha dapat pahala banyak, dapat syukur kepada Allah atas nikmatnya yang berikan kepada kita. Macam-macam ada kebaikan kalau kita salat duha. Jadi setiap kali dirimu rasa malas nak salat duha, ingatkanlah dirimu dengan kelebihan-kelebihan dan pahala atau ganjaran yang akan mendapatkannya daripada amalan itu. Macam tu juga kalau salat witir. Ada orang malas, hari-hari tidur tak salat witir. Hari-hari, tiap malam dia tidur tak salat witir. Cuba ingatkan diri kamu, salat witir ini wajib dalam mazhab Hanafi. Dosa kalau tak salat. Jadi bolehlah rasa macam mana beratnya jika tinggalkan salat witir. Salat witir ni kalau salat, Allah suka kita. Innallaha witr yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah Maha Esa dan Allah suka witir, ganjil. Suka kalau kita salat witir. Jadi kenapa saya nak tinggalkan ganjaran itu, rugikan saya, diri saya daripada ganjaran itu? Walhal salat witir itu pun tak lama, 3 rakaat saja. 3 rakaat, yakni sekejap saja boleh melakukannya. Jadi setiap kali rasa malas, ubatnya apa? Ingatkan dirimu tentang ganjaran dan kelebihan dan kisan yang baik daripada amalan yang baik itu. Ceritalah kepada diri kamu tentang syurga, tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala, tentang rahmat Allah, tentang ridha Allah Subhanahu wa taala, tentang kebanggaan nanti di hari kiamat. Di hari kiamat syurga ini dibahagikan kepada kita semua mengikuti amalan kita. Siapa amalannya banyak, syurganya lagi luas. Jadi setiap kali nak tinggalkan salat witir, cakap nanti syurga saya sempit, nanti syurga saya tak luas. Yang lain kawan saya tu syurga dia lagi luas. Nak tak baca Wurdul Latif, tak baca Yasin, nanti kurang pahala saya. Jadi syurga saya tak jadi luas. Jadi setiap kali rasa, ingatkan diri kamu tentang itu. Wa idza ahsasta min nafsika mailan ila al-mukhalafat aw iltifatan ila as-sayyi'at faruddaha 'anka bi sawtil khawf wa huwa an tudhakkiraha wa ta'idhaha bima tawa'ada Allah bihi man 'asahu min al-hawani wal wabal wal khizi wan nakal wat tardi wal hirmani was saghari wal khusran. Ini penyakit yang kedua. Penyakit tadi apa? Malas.
tidak mahu melakukan ibadah dan taat. Sekarang bukan malas melakukan ibadah, rajin pula untuk melakukan dosa dan maksiat. Nauzubillah. Tiba-tiba diri dia rasa nak mengumpat, dirinya rasa nak memfitnahkan orang, dirinya rasa memandang pandangan yang haram, dirinya rasa ingin curi ke apa-apa, ingin melakukan satu dosa atau maksiat. Jadi bagaimana kita sebagai murid, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mencegahkan diri kita supaya tidak melakukan dosa atau maksiat itu? Ubatnya Al-Imam Al-Haddad dia kata, ubatkanlah dirimu jika kamu mula rasa semangat untuk dosa atau maksiat dengan rutan takut. Macam rutankanlah dirimu, tapi bukan rutan betul lah, yakni dengan takutkanlah dirimu. Tiba-tiba kamu rasa macam nak buat satu dosa. Okey, waktu itu cubalah ingatkan diri kamu tentang Jahannam, tentang api neraka, tentang api, tentang azab Allah, tentang hirmanur rizq, diharamkan rezeki, tentang su'ul khatimah. Allah. Sehingga diri kamu rasa takut dan terus rasa dah tak nak buat lagi. Sebab apa? Sebab dia ingatkan diri dia dan takutkan diri dia tentang kisah buruk daripada maksiat dan dosa itu. Jadi seorang murid hamba Allah Subhanahu wa taala biasa kadang-kadang melakukan dosa, tidak mustahil, tapi setiap kali sebelum melakukan dosa, kalau dirimu dah mula rasa, dah mula fikir tentang satu dosa, nanti saya nak buat macam ni, atau dia nak mula fikir saya akan buat begini begitu, waktu itu mulakan peringatan itu kepada dirimu. Cakaplah di dalam dirimu tentang Jahannam, tentang api neraka, tentang azab, tentang kehinaan nanti di hari kiamat, tentang kekurangan, tentang bahawasanya dosa itu menggelapkan hati, mengeraskan hati, menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dihina nanti di hari kiamat. Kita akan dihalau daripada telaga Rasulullah, kita akan dihalau daripada syurga, kita akan ditolak kalau kita ingin masuk syurga. Ya Allah, ingatkanlah diri kamu tentang semua perkara-perkara itu yang buruk, dan ceritalah kepada dirimu, katalah kepadanya, semua perkara yang buruk itu boleh jadi kalau saya buat perkara ni. Jadi macam mana wahai nafsuku, wahai diriku, masih semangat nak buat perkara tu? Tengok, biasanya nafsu kita kalau ada iman, kalau ada cahaya hatta sikit pun, dia akan rasa takutlah. Tak nak. Kenapa saya nak hina diri saya di hari kiamat? Kenapa nak masukkan diri saya di dalam api neraka? Kenapa saya dengan perbuatan saya sendiri saya boleh mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah min zalik. Biasanya kalau nafsu kita, diri kita ada iman, ada kebaikan, nafsu kita takkan setuju. Nafsu kita sendiri akan kata tak nak cakap macam ni, tak nak buat ini, tak nak teruskan perkara ini. Sebab perkara ini adalah perkara yang memburukkan dan menghinakan diri kita, dan menjadi asbab kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka wal wuqu' fi ma waqa'a fihi ba'd asy-syatihin min al-istihanati bi sya'ni al-jannati wan nar wa 'azzim ma 'azzama Allah wa rasuluhu. Dan berjaga-jaga, Imam Al-Haddad tegur, dia kata berjaga-jaga, janganlah ikut cara orang yang melampau batas, yang tidak peduli dengan syurga, juga tidak peduli dengan api neraka.
Ini dah melampau batas. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala banyak menceritakan tentang syurga dan tentang api neraka dalam Al-Quran, dan Allah mengagungkan dua-dua makhluk itu. Dua-dua makhluk itu agung di sisi Allah, api neraka dan syurga. Jadi tak boleh kita kata macam, memang ada bahagian awliya dikata saya beribadah kepada Allah bukan kerana syurga, juga bukan takut dari api neraka. Bahkan saya bersembahyang dan bersembah kepada Allah kerana Allah. Ini tauhid tinggi dan ini kalam tinggi. Tapi wali ini yang mengucap begitu, bukan maksudnya dia menghinakan syurga dan api neraka. Tidak. Dia menceritakan tentang satu perasaan yang tinggi sikit, iaitu dia seolah-olah dia kata, seolah-olah kalau Allah SWT tidak menciptakan syurga, saya akan sembah juga kepada Allah, saya akan zikir kepada Allah, saya akan ibadah juga kepada Allah, walaupun syurga tak ada. Dan sekiranya kalau tak ada api neraka pun, Allah tak pernah ciptakan api neraka, saya takkan buat dosa, tetap juga saya takkan buat dosa. Itu maksudnya. Bukan maksudnya dia hina kepada syurga, dia hina kepada api neraka. Bukan maksudnya dia tidak peduli. Kalau dia tidak peduli, dia akan buat dosa. Dan itu adalah perbezaan antara orang yang berilmu, wali berilmu, dan orang yang suka ikut tapi dia melampau batas dengan jahil. Yang jahil dia akan kata, saya ibadah kepada Allah bukan kerana syurga, saya tak takut syurga, saya tak takut api neraka, dan saya tak harap kepada syurga. Jadi dia buat dosa dengan alasan apa? Saya tak takut api neraka. Oh, ini jahat. Ini jahat dan bodoh. Sebab dia menggunakan ayat itu untuk rosak. Dia tak gunanya sama macam awliya. Awliya yang kata begitu tak pernah buat dosa tau. Tak pernah buat dosa. Walaupun mereka kata, bukan saya tinggalkan dosa bukan kerana takut dari api neraka, bahkan takut daripada Allah. Itu dari segi tauhid yang tinggi sahaja. Tapi siapa tu yang tak takut api? Hatta wali ada macam tu sakit juga kalau kena api. Jadi bukan mereka hina. Sebab itu Imam Al-Haddad dia kata, jangan ikut cara orang jahil yang melampau batas sehingga tidak mengagungkan syurga dan api neraka. Wajiblah kita harap masuk kepada syurga, dan kita takut masuk dalam api neraka. Takutlah. Kita kena takut masuk api neraka, dan kita harap masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'mal lillahi li'annahu rabbuka wa anta 'abduh, dan beramallah kepada Allah kerana Allah. Kerana Allah itu adalah Tuhanmu yang menciptakan kamu, dan kamu ini adalah hambanya. Was'alhu an yudkhilaka jannatah, dan hendaklah kamu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memasukkan kamu di dalam syurga. Jangan tak pernah minta Allah masuk kamu syurga dengan alasan apa? Saya ibadah kepada Allah bukan kerana syurga. Wali Allah yang kata begitu, dia juga kata, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Walaupun mereka ucap begitu, tapi mereka tak berhenti baca doa, ya Allah masukkanlah kita syurga. Sebab apa? Sebab dalam syurga itu adalah rahmah Allah. Ada di dalam syurga rahmah Allah, ridha Allah. Itu adalah tujuan atau tajuk rahmah Allah. Rahmah Allah Subhanahu Wa Taala ada di dalam syurga. Jadi siapa-siapa yang dapat masuk syurga, masuk di rahmat Allah, masuk dalam ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka bersungguh-sungguh meminta perlindungan daripada Allah supaya tidak masuk di dalam api neraka. Sebab apa? Kemurkaan, marah Allah, kehinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya ada di dalam api neraka. Sebab itu harus kita sentiasa baca doa kepada Allah, ya Allah masukkanlah kita syurga. Dan kita minta berlindung daripada Allah, ya Allah lindungikanlah kita daripada api neraka. Jangan masukkan kita
di dalam api neraka. Wa in qala laka syaitan la'anahu Allah inna Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anka wa 'an 'amalik wa la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuk faqul lahu sadaqta. Lepas tu Al-Imam Al-Haddad mengajar kita bagaimana menolakkan fitnah syaitan. Ada satu cara hilah, cara pusing-pusing. Syaitan ingin kita meninggalkan taat dan melakukan dosa. Dengan apa? Dengan cara fitnah macam mana? Dia kata, kadang-kadang syaitan datang kepada kita, dia kata, kamu sekarang susah-susah hafal Quran, baca zikir banyak, ibadah, bangun qiyamul lail, penat-penat, tak rehat, tak buat dosa macam orang yang lain, happy, buat macam-macam, merdekalah, mereka buat je apa-apa. Kamu ni sebenarnya menyusahkan diri kamu. Sebab Allah yang maha kaya. Tengok syaitan, dia bijak, dia pandai. Syaitan tu dia pandai. Sebab dia dari sebelum Adam, jadi umurnya ratus-ratus ribu tahun. Syaitan, dia ada di zaman Nuh, di zaman Hud, di zaman Saleh, di zaman semua Nabi-Nabi yang lain. Dia dah ada pengalaman yang paling panjang. Pengalaman iblis paling panjang daripada pengalaman manusia yang lain. Jadi dia pandai, dia tahu macam mana buat manusia jadi sesat. Kadang-kadang dengan kata-kata agama, kadang-kadang dengan kata-kata tauhid yang tinggi, yang kita mungkin tak pandai, tak pernah dengar. Tapi yang tinggi-tinggi tu, dia akan datang kepada awliya. Hatta wali-wali Allah pun syaitan datang kepada mereka. Tapi cara syaitan dengan wali, cara lagi tinggi. Setiap satu dia datang dengan caranya. Jadi syaitan datang kepada orang awam yang tak belajar ilmu, tak faham. Dia kata kepadanya, Allah yang maha kaya, dan Allah langsung tidak memerlu kepada amalan kamu semua. Kau fikir apa? Nak salat macam mana pun, berapa banyak pun, kalau salat kamu penuhkan bumi dan langit pun, takkan tambah apa-apa dalam kerajaan Allah, dalam kuasa Allah, dalam sifat Allah. Tak ada. Ibadah kita semua, wahai manusia, dari zaman Nabi Adam sehingga sekarang sampai hari kiamat, tidak menambahkan apa-apa daripada kerajaan Allah kepada kerajaan Allah. Juga Allah langsung tidak memerlunya, tidak membawa manfaat untuk Allah. Allah tidak mendapatkan manfaat daripada ibadah kita. Maka kita dengan kejahilan kita, kita dengar iblis, syaitan cakap begitu, kita cakap, benar, betul, kan Allah yang maha kaya. Dia kata, bagus. Kau dah faham saya apa yang saya cakap? Dia kata, bagus. Allah kan maha kaya. Mana ada perlu kepada salat kamu, kepada ibadah kamu? Betul? Benar? Dengar lagi satu. Dia tengok was-was syaitan macam mana. Ada lagi satu. Apa? Dia kata, dan maksiat kamu ini boleh membawa madarat kepada Allah. Kita terus akan jawab, mana boleh? Tidak ada sesiapa pun boleh madarat Allah. Adakah Allah takut daripada siapa-siapa ke? Tak ada. Ada siapa-siapa makhluk, manusia ke, jin, syaitan, malaikat, siapa-siapa boleh madaratkan Allah? Tak boleh. Siapa tu yang mampu madarat Allah? Takkan dapat. Takkan dapat. Jadi syaitan dia kata kepada kita, jadi maksiat kamu semua ini, dosa yang macam tu, kamu risau tak buat dosa macam tu, dia takkan buat apa-apa untuk Allah pun. Yakni Allah tak heranlah dengan dosa kamu, takkan madaratkan Allah. Kita cakap, betul, okey, saya faham sekarang. Jadi apa yang kamu nak sampaikan kepada saya? Sebab yang kamu kata ini memang betul. Maksiat saya tidak membawa madarat kepada Allah, taat saya tidak membawa manfaat kepada Allah. Benar. Sekarang syaitan akan masukkan racunnya. Lepas kita dah terima apa yang dia cakap,
Imam Al-Haddad dia kata, kalau syaitan kata kepada kamu begitu, kamu kena ucap kepadanya benar, sebab perkara tu memang betul. Perkara tu betul. Cuma dia nak bawa kita oleh kata-kata yang betul kepada keadaan yang tak betul. Sebab selepas kita kata kepada syaitan betul, maka syaitan akan cakap jadi tak perlulah buat taat, sebab dia tak bawa apa-apa manfaat untuk Allah. Allah tak perlu. Oh, macam tu. Kan ada ramai orang sesat dengan apa cara syaitan ni. Banyak ada bahagian orang Islam yang dia cakap, nak solat, Allah tak perlu pun salat kita. Allah tak ingin pun salat kita ini. Tak mahu. Oh, haji. Jadi ini sebab kamu tak solat. Dia kata, iya, saya tak solat sebab Allah tak perlu pun. Bukannya Allah perlu pun kepada salat kita. Ajib. Dan oleh sebab itu dia dah tak solat, tak sedekah, tak puasa, tak kerjakan ajaran agama. Sebab apa? Dengan alasan Allah tak perlu. Dan dia buat dosa macam-macam, dia buat maksiat, dia ambil harta yang haram macam. Ini kan haram. Allah tak suka. Mana ada Allah apa-apa manfaat untuk Allah? Allah pun tak perlu kepada ini. Tak perlu kita tinggalkan dosa. Memang benar, Allah tak pernah perlu kepada taat kita, dan Allah tak pernah dapat madarat daripada dosa kita. Tapi Al-Imam Al-Haddad dia ajar kita jawab kepada syaitan dengan syubhah dia tu. Dia kata, tapi kamu harus mengucap kepadanya benar apa yang kamu kata. Allah tak perlu, tetapi saya yang miskin yang perlu. Kita hamba Allah, kita manusia, kita orang Islam yang perlu kepada Allah, yang perlu kepada taat itu, yang perlu meninggalkan dosa. Kita yang perlu, bukan Allah yang perlu. Jadi kerana kita perlu, sebab tu kita usaha dan rajin-rajin dalam ibadah, dan kita jauhkan diri kita dari dosa dan maksiat. Dosa itu tidak memadaratkan Allah, tapi memadaratkan kita. Dia madarat rezeki kita, dia madarat kesihatan kita, dia madarat nama kita, dia madarat akhirat kita, dia madarat agama kita. Dosa. Allah tak ada. Dia tidak memadaratkan Allah. Dosa itu tidak memadaratkan Allah. Jadi kalau syaitan ingin sesatkan kita dengan cara ini, kita harus kata saya fakir, saya miskin, kepada anugerah Allah Subhanahu wa taala, juga kepada amalan yang soleh. Taat itu membawa manfaat untuk saya, maksiat itu membawa madarat untuk saya. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu di dalam Al-Quran kepada kita. Allah telah menceritakan dalam Al-Quran, taat itu untuk kita sebenarnya, bukan untuk Allah. Dosa itu madarat kita, tidak memadaratkan Allah. Jadi kita kalau buat taat, juga kalau kita tinggalkan maksiat, semua itu maslahatnya, faedahnya untuk kita. Faedahnya untuk kita. Dalam hadis qudusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, kalau seluruh manusia, yang awal dan yang akhir, mereka semua bertaat kepadaku, tidak pernah melakukan dosa, yakni semuanya Masya Allah, macam para anbiya. Kalau manusia semua macam Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, tidak akan menambah apa-apa daripada kerajaanku, yakni saya tak dapat manfaat pun dengan taat kamu semua ni. Itu kalau apa? Bukan kalau kita satu dua, tak. Manusia semua dari zaman Nabi Adam, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, kalau mereka semua tidak pernah melakukan dosa, semua sentiasa melakukan maksiat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kata, takkan tambah apa-apa dalam kerajaanku.
dan saya tak akan dapat apa-apa manfaat daripada itu. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, sekiranya law anna awwalakum wa akhirakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'. Dan sekiranya kalau kamu semua wahai manusia, hati kamu semua jahat, banyak dosa, banyak maksiat, tak pernah buat taat, tak pernah buat ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, takkan kurang apa-apa daripada kerajaanku. Cuba bayang, manusia semua kafir, manusia semua jahat. Allah Subhanahu wa taala berkata, dari kerajaanku takkan kurang apa-apa. Siapa yang akan kurang? Kamu. Siapa yang akan dapat madarat? Kamu saja. Allah tak ada. Diri Allah Subhanahu wa taala, kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, tak ada apa-apa kekurangan. Jadi maksiat itu memudaratkan kita saja. Wa ta'ah memberi manfaat kepada kita. Fa in qala laka, sekarang dia kata, dengar, syaitan pun akan usaha lagi. Kalau dengan cara ni tak berjaya, dia akan cuba cara yang lain. Dia kata, in kunta sa'idan 'inda Allah fa innaka la mahala tasiru ila al-jannah sawa'an kunta ta'i'an aw 'asiyan. Bahaya betul syaitan ini. Dia kata, kalau engkau ditakdirkan oleh Allah kamu bahagia, maka akibat kamu mesti masuk syurga, baik kamu orang bertaat atau bermaksiat. Sebab Allah sudah takdirkan kamu orang bahagia, jadi kamu akan masuk syurga, akan masuk syurga. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala dah takdirkan dan dah tulis di Al-Lauhul Mahfuz kamu orang yang celaka, maka kamu akan masuk api neraka, baik kamu orang bertaat atau maksiat. Tak kisah kamu ibadah lah mana, kalau Allah dah takdir kamu masuk api neraka, akan masuk api neraka. Tak kira banyak dosa macam mana, kalau Allah dah takdir kamu masuk syurga, akan masuk syurga. Kata iblis itu betul atau tak? Al-Imam Al-Haddad dia kata, jangan peduli dengan kata-kata iblis itu. Jangan perhatikan sangat kepada apa yang dia cakap, sebab keinginan iblis daripada itu, maksudnya daripada itu ingin kita tidak beramal, duduk je. Mahu kita rasa putus asa, dan mahu kita tidak rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Al-Haddad dia kata, jangan pandang, jangan perhatikan, jangan peduli dengan apa yang syaitan cakap itu. Wadzalika, kenapa tidak payah peduli dengan apa yang dikata oleh syaitan? Dia kata, li'anna amra as-sabiqati ghaib, kerana tinta takdir Allah kita bahagia atau celaka, perkara tu gaib. Macam mana kita nak tahu? Iblis dia kata kepada kita, sebenarnya engkau tak perlu buat apa-apa. Sebab apa? Sebab kamu sudah habislah urusan kamu. Kalau Allah dah takdir kamu celaka, akan masuk neraka, akan masuk. Dan kalau Allah takdirkan kamu bahagia, akan masuk syurga. Jadi tak perlulah buat apa-apa. Penat-penat saja di dunia ni. Tak, Imam Al-Haddad kata tak, jangan percaya. Jangan percaya begitu. Sebab apa? Dia kata sebab takdir tu yang iblis cerita tentang dia, takdir itu iaitu kita, Allah dah takdirkan kita bahagia atau Allah takdirkan kita celaka, perkara tu perkara yang gaib. Siapa yang tahu dari kita? Siapa orang itu yang tahu dia bahagia atau dia celaka? Siapa? Tak ada. Siapa itu yang ada cara boleh tahu saya ni celaka atau bahagia? Kalau cara boleh, ada cara kita boleh tahu kita ni bahagia atau celaka. Iaitu kata Al-Imam Al-Haddad, at-ta'atu adallu dalil. Apa bukti?
Kita sahaja boleh ada cara dan cari bukti sahaja kita bahagia atau kita celaka. Al-Imam Al-Haddad dia kata, at-ta'ah adallu dalilin ala sabiqati sa'adah. Taat kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dalil dan bukti yang sangat terang bahwasanya kamu adalah bahagia. Jadi bersungguh-sungguhlah melakukan dalil dan bukti itu. Buktikanlah kamu bahagia. Buktikanlah kamu bahagia. Kamu ahli syurga. Bagaimana kita nak buktikan kita ahli syurga? Jangan tinggalkan taat. Jangan ikut iblis. Iblis mahu kita tak buat ibadah, tak buat taat. Tak buat taat, buat ibadah, baca zikir, baca Quran, solat, puasa, sedekah, birrul walidain, silaturrahim. Buatlah syariat Islam semua. Rajin-rajinlah dalam ibadah dan taat. Itu adalah tanda jelas kalau kita melihat orang selalu di masjid, selalu solat, selalu istiqamah, selalu zikir, selalu beristiqamah dalam amalan yang baik, maka itu dah cukup bukti insya-Allah orang ni ahli syurga. Sebab apa? Sebab Nabi SAW dia kata ahli syurga muyassarun lima amilu bih, kullun muyassar lima khuliqalah. Ahlul jannah ya'maluna bi'amali ahli jannah wa ahlun nar ya'malun bi'amal ahli nar. Ahli syurga biasanya di dunia amalan mereka amalan ahli syurga. Ahli api neraka biasanya di dunia amalan mereka amalan ahli api neraka. Okey, tapi kadang-kadang ada orang dia kata, tapi kan kadang-kadang orang ibadah banyak macam tu, taat banyak, tapi akhirnya dia masuk api neraka. Macam mana? Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ahli syurga di dunia amalan mereka amalan ahli syurga. Itu adalah bukti jelas dia ahli syurga. Ada orang di dunia ibadah banyak, taat banyak, tapi akhirnya Nabi SAW kata dia masuk api neraka. Sebab apa? Sebenarnya dia ada masalah dalam hati orang itu. Mungkin sombong, mungkin riya, mungkin ujub, mungkin hasad, mungkin dendam, mungkin fitnah, mungkin bid'ah, sebagainya. Jadi oleh itu amalan dia itu semua tidak betul, tidak benar, tidak diterima oleh Allah. Bukan maksudnya dia orang yang ikhlas, amalan yang baik, yang istiqamah, lepas tu Allah masukkan dia api neraka. Tidak, itu tak akan jadi. Kalau orang betul-betul ibadah, ikhlas, jadi apa tafsir kita tentang orang yang buat ibadah di dunia tapi masuk api neraka? Tafsir kita kepada itu, orang itu ibadahnya ada masalah, sebab itu dia masuk api neraka. Sebab itu dia tak jadi ahli syurga. Mungkin macam ahli ilmu, dia belajar ilmu nanti masuk api neraka. Sebab apa? Niatnya rosak. Dia belajar ilmu untuk jidal, gaduh dengan orang, kerana sombong, kerana mencuri duit orang, kerana menjadi orang yang banyak duit untuk kumpulkan duit. Jadi dia memang alim, dia memang ada ilmu, tapi niatnya rosak. Jadi sebab itu amalannya zahirnya ibadah, zahirnya baik, tapi hakikatnya rosak. Sebab itu Allah tak terima dan masuk neraka. Macam tu juga kadang-kadang orang di dunia, yakni keadaannya tak sangat baik, bahkan kadang-kadang buat dosa mungkin kadang-kadang besar, tapi subhanallah akhirnya husnul khatimah. Kalau kita cek betul-betul hakikat orang itu, hatinya mungkin baik, waktu dia buat dosa dia mungkin jahil, dia mungkin tak cukup ilmu, dia mungkin tak ada orang ada nasihat dia, orang ajar dia. Jadi sebab itu dia ada di dalam jalan yang tak baik, sehingga ada orang tegur dia, orang nasihat dia, orang ajar dia, dia sedar dan dia lembut, terus dia ikut jalan yang baik. Jadi sebenarnya dia baik, cuma zahirnya dia jahat. Tapi bukan maknanya itu okeylah, jadikanlah hati saya baik, buat je lah dosa. Macam alasan orang di zaman sekarang. Di zaman sekarang ada banyak orang yang sesat dalam pemikiran mereka tentang agama. Apa mereka fikir? Dia cakap,
Dia buat dosa, dia buat fitnahkan, dia fitnah, dia mengumpat, dia astaghfirullahalazim, dia buat zina lah, dia buat macam tu. Ajib. Lepas ditegur, dia kata, tak ada apa-apa, hati saya baik. Hati saya baik saja. Oh, jadi kalau hati baik, cempak dengan agama, baling agama kepada tipikan agama, tak peduli dengan arahan Rasulullah, ajaran Rasulullah, ajaran Allah Subhanahu wa taala, ini jahat. Ini tak bagus. Sebab ini dengan sengaja. Beza antara orang yang macam ni dan yang tadi. Yang tadi tu dia buat dosa tu, dia memang jahil, dia tak tahu. Hati dia baik. Tapi yang kedua ni tak, dia tahu hukum dan dia ditegur, dia ajar, dia ada ilmu, dia faham perkara tu. Tapi dia pun melakukan dosa pun dia memberi alasan dan kebenaran untuk dirinya. Ini lagi teruk daripada yang sebelumnya. Jadi subhanallah, macam mana pun Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bahagia atau kita celaka, tetap juga kita kena ibadah kepada Allah. Seperti mana ada seorang awliya, dia berkata, ya Allah, dia doa, dia kata, ya Allah, walaupun, ya Allah, dia kata, ya Allah, kalau engkau telah memasukkan saya di dalam api neraka, saya akan sujud dan salah kepadamu di dalam api neraka. Allah, tengok macam mana. Ini adalah akidah yang sebenar, yang betul, iaitu jangan tertipu dengan syaitan yang dia kata, kalau kau celaka, tetap juga celaka. Jadi tak perlulah nak penatkan diri kamu di dunia ni. Gembira-gembira je lah di dunia ni. Zina lah, minum arak lah, buat macam tu, tinggalkan solat macam tu. Oh, gembiralah, sebab perkara tu semua dah habis dah. Allah dah tulis, ahli syurga dah tulis, ahli api neraka. Tak, bukan begitu. Nabi SAW dia kata, ahli syurga di dunia ada tanda. Jadi kamu kena cari dan cek diri kamu, tanda tu ada atau tak. Apa tandanya? Dia kata ahli syurga, mereka beramal dengan amalan ahli syurga. Itu tanda mereka di dunia. Di dunia ramai manusia, jadi kita tengoklah orang tu amalannya macam mana, orang ni amalan. Tapi kita tak boleh jatuh hukum atas orang. Tak boleh kita tengok orang buat dosa, kita ini ahli api neraka, kita tak tahu hatinya macam mana. Kita tak boleh hina orang maksiat, kita tak boleh, kita harus sangka baik, husnul dhan, sangka baik kepada semua orang. Siapa-siapa orang di masjid, kita boleh husnul dhan, terus cakap ahli syurga, bagus, tak ada masalah. Sangka baik itu tak ada masalah. Yang masalah sangka buruk. Hatta Nabi SAW bersabda, idza ra'aitum rajula ya'tadu al-masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kita melihat seseorang yang selalu pergi masjid, maka Nabi SAW kata, maka bersaksilah untuk dia adalah orang beriman. Yani sangka baiklah kepada dia, sebab zahirnya baik. Okey, kalau orang zahirnya buruk, jahat, dosa, sangka baik juga. Cakap mungkin dia jahil, mungkin tak tahu, nasihat dia. Jangan kita jadi macam orang jahil dan yang jahil dan bodoh di zaman sekarang. Yani kalau nampak orang bermaksiat, apa kerja mereka? Kerja mereka nak hina dia sahaja. Adakah itu ajaran Allah, ajaran Rasulullah? Tidak. Kalau kita melihat orang jahil, perkara yang orang yang bermaksiat, ini yang diajar oleh guru kita Al-Habib Ali Jifri. Dia kata, kalau kita melihat satu orang bermaksiat, orang yang melakukan dosa, perkara yang pertama haruslah hati kita rasa rahmah dan kasih sayang kepadanya, rasa lembut untuk dia. Sebab apa? Sebab orang ini sekarang melakukan dosa yang memasukkan dia api neraka, maka kita kesian kepada dia. Perkara yang pertama kita kena buat, kesian dan rasa rahmah, kesian dia. Perkara yang kedua, usahalah untuk menyelamatkan dia. Dengan apa? Dengan nasihat, dengan tukur, dengan ajar dia, dengan tunjukkanlah dia yang dia buat ini tak baik, tak hidup. Contohnya seperti apa? Kita kena rasa kesian dan kita kena selamatkan dia.
Sama Al-Imam Al-Ghazali berkata, contoh kejadian ini seperti mana kita kalau melihat di tepi jalan ada satu orang terbakar. Kalau kita nampak ada orang terbakar, apa yang kita akan buat? Perkara yang pertama, dengan otomatik apa yang kita akan buat? Kita akan cakap, tengok bodoh lah dia ni, tak pandai jaga-jaga, pada muka dia, biar dia terbakar. Sebab dia tak pandai, dia tak mengaji bagus, dia tak. Atau dia tengok orang terbakar tu, dia tengok, oh gelap, macam mana? Itu sesuai? Itu caranya? Tak. Kalau orang terbakar, semua orang akan lari buat apa? Padam api tu kan. Macam tu juga orang yang melakukan dosa dan maksiat. Orang yang sedang melakukan dosa dan maksiat, dia sebenarnya sekarang dia sedang terbakar dengan api maksiat yang menyebabkan dia masuk dalam api neraka. Jadi oleh itu, kalau kita melihat orang buat dosa, kita rasa sedih sangat sebenarnya. Dan itulah yang keluarkan air mata daripada mata Rasulullah SAW ketika lalu di depan Rasulullah SAW jenazah Yahudi, jenazah orang Yahudi. Rasulullah duduk dengan sahabat, lalu satu jenazah orang Yahudi. Nabi SAW berdiri, dia tengah meja berdiri sebagai hormat kepada jenazah. Lepas tu sahabat kata, Rasulullah SAW keluar air mata, nangis. Dan Rasulullah SAW berdiri. Mereka kata, ya Rasulullah, ni Yahudi. Yani mereka bagi tahu Rasulullah itu Yahudi. Tak perlu, ini tak perlulah nangis. Macam apa? Pada muka dia. Biar pergi kepada macam cara orang zaman sekarang, orang jahil. Kalau orang meninggal macam dia buat salah, orang lantak pergi ke api neraka, pergi kepada api neraka. Siapa kerja nak terus jatuh hukum api neraka? Kita dah jadi Tuhan ke? Allah dah bagi kita hukum, dah jadi orang itu jadi Tuhan ke? Dia dah berkongsi dengan Allah dalam kerajaannya, sampai dialah yang kata orang ini ahli api neraka dan ini syurga. Kita banyak dengar ini bahaya, kita tak boleh cakap. Bolehlah kita cakap ke syurga insya-Allah, itu boleh doa. Tapi kalau kita jatuh hukum terus ke api neraka terus, itu tak boleh. Bahkan perkara itu menyebabkan amalan kita dihapus. Orang yang kata begitu, amalannya kadang-kadang hapus, hilang semua, sia-sia amalannya semua. Jadi Nabi SAW keluar air matanya. Kata, ya Rasulullah, Yahudi. Nabi SAW dia kata, nafsun tafallatat minni ila nar. Satu nyawa, satu manusia telah terlepas daripada tanganku kepada api neraka. Kenapa saya tak sedih? Jadi Rasulullah nangis walaupun orang itu pun dah meninggal, yakni dah tak ada harapan. Kalau dia masih hidup, bolehlah kita cakap, bolehlah mungkin dia taubat, mungkin dia masuk Islam. Ini pun dah meninggal. Rasulullah ajar kita, kalau kita melihat orang berdosa, orang maksiat, orang yang bersalah, kita rasa sedih untuk dia, kita rasa kesian untuk dia, dan kita berusaha, bersungguh-sungguh usaha untuk menyelamatkan dia. Tidak langsung daripada ajaran Rasulullah kita hinakan orang yang bersalah. Sebab itu ketika sahabat Nabi SAW hina satu orang sahabat yang lain yang bersalah, Nabi SAW dia kata, janganlah bantu iblis syaitan atas saudaramu. Yang lain dibaca doa hinakan dia, dia kata jangan kata begitu. Nabi tegur dia, jangan kata begitu, tapi haruslah kamu kata, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunkanlah dosa dia. Itu adalah cara kita menghadapi jika keadaan jika kita melihat orang melakukan dosa atau maksiat. Jadi al-ma'siyatu at-ta'atu adalah dalil yang paling terang orang itu ahli syurga, dan maksiat itu adalah bukti yang sangat terang orang itu ahli api neraka.
Perkara ni kita guna untuk diri kita. Jangan kita gunanya untuk hukum atas orang lain. Kita kena selalu sibuk dengan diri kita, dengan aib kita, dengan keadaan kita. Ada seorang soleh, dikata kepadanya, engkau tak pernah mengumpat siapa-siapa. Dia kata, aku tak habis kira aib diriku. Macam mana saya nak kira aib orang lain? Hari-hari saya muhasabah diri saya tentang aib diriku, dan tak habis lagi. Macam mana saya nak sibuk dengan aib orang lain? Biarlah saya sibuk dengan aib diri saya saja. Ada ulama yang lain, orang yang saleh, dia kata macam mana kau tahu tak tentang kekurangan orang tu, aib orang yang lain? Dia kata, aib saya tak tahu lagi. Macam mana saya nak tahu aib orang lain? Diri saya pun saya belum lagi dapat tahu aibnya semua. Macam mana saya akan tahu aib orang lain? Lebih baik diam saja. Jadi kita gunakan ilmu ini, iaitu taat itu bukti kita ahli syurga, itu untuk diri kita supaya kita sentiasa dalam keadaan taat, sentiasa dalam keadaan ibadah. Juga untuk kita sangka baik kepada orang yang kita nampaknya istiqamah atau taat atau ibadah, atau dia dalam perjalanan yang baik, kita kena sangka baik dengan dia. Juga kaedah yang kedua, iaitu maksiat itu adalah bukti yang terang bahwasanya itu adalah ahli api neraka. Itu kita gunanya untuk diri kita, supaya diri kita takut selalu. Kalau kita buat dosa atau kita banyak dosa, kita kena selalu cakap kepada diri kita, takutlah. Sebab Nabi SAW kata, ahli api neraka di dunia ni sentiasa mengamalkan amalan ahli syurga, ahli api neraka. Jadi amalan ni amalan ahli api neraka. Adakah itu bukti dan tanda saya ahli api neraka? Nanti dia kena takut. Dia akan takut dan dia akan tinggalkan dosa. Itu guna untuk diri kamu, tapi jangan gunanya untuk orang lain. Bagaimana? Yani jangan kalau nampak orang lain dosa atau maksiat, kamu jatuh hukum. Ini ahli api neraka. Sebab orang ahli api neraka di dunia beramal dengan amalan ahli api neraka. Jadi ini ahli api neraka, kamu tak boleh cakap itu. Itu tak boleh. Kita kena kepada diri kita saja, tegur diri kita. Kepada orang yang lain, kita kena sangka baik sahaja. Sebab apa? Al-aqibah biyadillah. Akibat iaitu hujung atau akhir manusia semua di takdir Allah. Kita tak tahu. Perkara itu perkara gaib. Kita tak boleh jatuh hukum kepada siapa-siapa. Dia ahli api neraka. Kita juga tidak boleh jatuh hukum atas siapa-siapa. Allah tak akan ampunkan dosa dia. Allah tak akan ampunkan dosa dia. Sebab di zaman Bani Israel, Nabi SAW ceritakan, dia kata ada seorang soleh, baik, istiqamah, dan banyak ibadah, orang yang banyak ibadah, sehingga diberi gelaran Abid Bani Israel, yakni beribadah Bani Israel, yakni number one, nombor satu ibadahnya. Tak ada siapa-siapa beribadah macam dia. Satu hari dia solat, sujud, datang kepadanya satu lelaki yang paling jahat di Bani Israel. Tak pernah ibadah, tak pernah taat, tak pernah buat baik. Perbuatannya semuanya buruk dan jahat. Sehingga diberi gelaran yakni Asi Bani Israel, orang yang paling jahat di golongan Bani Israel. Yang jahat ni datang kepada orang yang paling banyak ibadah. Waktu dia sujud, dia bijak kepala orang yang beribadah dengan kakinya. Yakni dia kan jahat, dia jahat. Jadi biasalah dia buat macam tu. Itu sebab dia orang jahat. Dia letak kakinya atas kepala orang yang beribadah tu waktu dia sujud, dan dia gelakkan dia main saja, main kepada orang beribadah tu. Orang yang beribadah tu nak angkat kepalanya tak dapat, sehingga orang tu tipikan kakinya, barulah dia tegak kepalanya. Dia tegak kepalanya, dia pandang kepada orang yang jahat itu, dia kata, pergilah, engkau takkan mendapatkan keampunan. Allah takkan ampunkan dosa kau. Yani kau jahat sangat, yang sehingga Allah takkan ampunkan dosa kau.
lelaki itu, ayat itu terus masuk dalam hatinya dan rasa takut terus. Jadi macam perkara tu teguran kepada dia. Dia rasa takut yang jahat itu. Dan terus dia macam rasa benih, dia fikir tentang itu. Ya Allah, Allah takkan ampunkan dosa saya. Dari jahat terus jadi dalam satu saat dengan teguran itu jadi macam sangat menyesal dan takut kepada Allah. Benar ke Allah takkan ampunkan dosa saya? Terus turunnya wahyu kepada Nabi Musa atau Nabi yang ada di zaman itu. Dia suruh Nabi, Allah SWT suruh Nabi itu, pergilah kepada dua-dua hambaku ini. Tanya orang yang banyak ibadah itu, siapa yang memberi hak kepadanya sehingga dia yang mengaturkan keampunan. Tengok Allah tegur siapa, bukan tegur yang jahat, tegur yang banyak ibadah tu. Dia kata, siapa engkau sampai kamu yang jatuh hukum? Aku, iaitu Allah, takkan memberi keampunan bila saya memberi kepada kamu keampunan tu sampai kamu yang uruskan. Wahai nabiku, Allah berfirman kepada Nabi itu wahyu, dia kata, wahai nabiku, suruhlah dua-dua orang itu, dua-dua yang baik dan yang jahat, dua-dua mulalah amalan mereka dari kosong. Mula dari kosong. Amalan yang baik yang banyak yang daripada orang yang beribadah tu Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan dia sia-sia dalam satu saat saja. Tengok bahaya sangat kita menghinakan orang dosa dan maksiat, atau kita jatuh hukum. Itu lagi teruk bahaya dari menghina. Kita terus jatuh hukum, ini mustahil dapat keampunan, mustahil taubat. Astagfirullahaladzim. Perkara itu amat bahaya. Betul-betul kita nak cakap orang ni mustahil taubat, mustahil dapat keampunan, orang ni jahat, takkan masuk syurga. Perkara itu amalan kita semua kadang-kadang boleh dihapus macam orang ini. Amalan dia dihapus. Dan orang yang jahat itu, dosa dia semua itu diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala macam balas kepada orang yang banyak ibadah itu kerana hukum yang dia jatuhkan atas orang itu. Dia kata, kau kata saya takkan memberi keampunan. Okey, saya dah memberi keampunan sekarang. Ini ajaran untuk kamu, wahai banyak beribadah, wahai orang yang banyak beribadah, agar kamu tidak masuk campur dalam urusan Tuhan. Keampunan itu urusan Tuhan, taubat urusan Tuhan, syurga, api neraka itu urusan Tuhan, syelaka, bahagia itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Jadi kita sebagai hamba jaga adab. Kita jaga adab dan kita kena sentiasa sibuklah dengan diri kita saja. Sibuk dengan aib kita, sibuk dengan kekurangan kita. Dan kita banyak ibadah, banyak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena tegur diri kita jika melakukan dosa atau maksiat. Kita boleh sahaja nasihat dan doa untuk orang yang bermaksiat atau bersalah. Kita doa dan kita nasihat, itu sahaja yang kita boleh melakukannya. Hina, jatuh hukum, mencarut, sebagainya, perkara itu semuanya haram dalam agama, haram dan tidak baik. Bahkan kisahnya kadang-kadang buruk, boleh menghapuskan pahala kita. Na'udzubillah min dzalik. Wa ma bainal 'asi wa bainan nar illa an yamut 'ala ma'siyatihi. Allah. Antara orang yang bertaat kepada Allah dan syurga hanya kematian. Orang yang banyak ibadah, banyak taat, kalau dia mati saja masuk syurga. Apa yang menghalangkan dia masuk syurga? Mati. Sebab itu Al-Imam Al-Haddad juga dalam qasidahnya dia kata kematian itu adalah satu hadiah yang besar, satu anugerah yang besar untuk orang soleh, orang yang baik, orang yang beribadah, orang yang istiqamah. Kematian tu adalah anugerah yang paling besar. Sehingga kadang-kadang ada bahagian awliya dia cita-cita nak meninggal.
Nak balik ke sebab apa? Akan masuk syurga terus. Akan masuk syurga Allah SWT. Dan kebiasaannya, kebanyakan orang soleh sebelum meninggal, dia akan melihat tempatnya dalam syurga. Ada yang melihat itu dalam mimpi, ada yang melihatnya terus terang depan matanya. Banyak awliya, banyak orang-orang soleh sebelum meninggal macam-macam jadi ajaib. Ada yang ambil wudu macam ni waktu sebelum meninggal. Alhamdulillah, antara mereka ayah saya sendiri. Ayah saya sebelum wafat beberapa yani dalam sebelum 1 jam macam tu, dia duduk, abang saya tegakkan dia tak boleh duduk. Dia ambil wuduk sempurna sampai ke kaki. Air tak ada, tapi dia ambil wuduk. Dia macam dah tak ada, dia ambil wuduk saja. Lepas tu wafat terus. Masya-Allah. Habib Muhammad Al-Haddad di Gombak, di Kuala Lumpur, yang baru meninggal. Macam tu juga, dia ambil wuduk sebelum meninggal. Bahkan yani ada bahagian orang soleh yang istiqamah, sebelum wafat dia dah nampak tempat dia dalam syurga. Sebab itu mereka dah rindu, tak nak jumpa siapa-siapa, rindu nak wafat je. Itu yang dikata oleh Rasulullah, antara orang bertaat dan syurga kematian saja. Kalau kematian tu jadi, terus masuk syurga. Dan antara orang berdosa, bermaksiat yang banyak, dan yang memang ditakdirkan oleh Allah dia celaka, antaranya dan api neraka, kematian. Sebab itu orang yang jahat dan memang rasa dia jahat, ahli api neraka, dia takut dari kematian. Dia takut. Hatta selepas mati, selepas wafat, Nabi SAW cerita tentang perbezaan antara jenazah orang yang baik dan jenazah orang yang jahat. Jenazah orang yang baik, lepas mereka habis solat dan mereka angkat dia pergi kepada kubur, jenazah itu bercakap sebenarnya. Orang yang atas, yang mati, dia bercakap tapi orang tak dengar dia. Dia cakap apa? Nabi SAW bersabda dalam hadis, dia kata, qaddimuni, cepat-cepat, cepatlah, jalan laju, jalan cepat. Dia nampak tempatnya syurga dalam kuburnya. Dari dia atas orang, tapi dia dah nampak kuburnya ada syurga. Jadi dia cakap dengan orang yang angkat dia, cepatlah. Sebab itu Nabi SAW dia kata, sunnah kita laju. Sunnah kita laju. Kalau angkat jenazah, laju dan letak dia terus dan kuburkan. Kalau dia baik, masuk syurga. Alhamdulillah, kita buat baik untuk dia. Dan kalau dia jahat, Nabi SAW dia kata, satu buruk kita balingkan dia dari diri kita, dari atas kita, iaitu jenazah. Dan jenazah tu kalau dia jahat, dia menjerit atas orang yang angkat dia. Dia kata, ila ain, ke mana kau nak bawa saya? Ke mana kau nak bawa saya? Jangan. Dia mohon mereka, jangan letak saya dalam kubur. Sebab dia nampak api dalam kuburnya. Auzubillah min dzalik. Sebab itu orang yang bertaat, yang bermaksiat, yang banyak baca Quran, yang banyak istiqamah, kubur mereka penuh dengan cahaya, sejuk, luas, best, gembira. Dia lupakan semua yang benar sebelum itu. Dan orang yang jahat, kuburnya sempit, gelap dan penuh dengan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita di dalam perjalanan yang baik dan yang penuh dengan taat, ibadah dan amalan yang soleh. Dan semoga Allah SWT mencahayakan kubur kita, menjadikan kubur kita seperti kubur orang yang baik, orang yang soleh, orang yang istiqamah. Dan moga-moga Allah SWT menjauhkan kita daripada perjalanan maksiat dan dosa dan melanggarkan agama Allah SWT. Dan semoga Allah SWT tidak menjadikan kubur kita kubur yang gelap dan ada api neraka sebagainya. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah esok kita sambung kepada fasal yang setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.